InsyaAllah pada petang ini saya kesambung perbincangan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada perkara yang ke-13, iaitu berkait dengan arash Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan arash Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahawa arash Allah dan kursi Allah adalah benar adanya. Arash dan juga kursi. Baik, di sini dinyatakan beberapa contoh dalil secara nakli daripada Al-Quran yang menunjukkan tentang bahawa Allah itu dia memiliki arash yang mulia. Arash ni kita semua terjemah sebagai singgahsana. Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah aku bertakwa, aku bertawakal, yakni aku berserah diri, dan Dia adalah Tuhan ataupun Rabb yang memiliki arash, yakni singgahsana al-azim, itu makna yang agung, yang besar. Jadi ayat ini jelas menyebutkan bahawa Allah tu dia memiliki al-arsh al-azim. Yang disebutkan bahawa arash Allah ni kita kata dipikul oleh para malaikat itu. Itu disebut. Allah juga berfirman, fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Allah juga berfirman, Dzul arsyil majid. Dialah Tuhan yang memiliki arash yang maha mulia. Apabila seseorang Muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk beliau membaca. Ni. Jadi Nabi ajar kita kalau kita berada dalam keadaan susah, gundah gulana, sedih, dalam keadaan yang kita kata kritikal lah, kita baca yang ini. La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenarnya selain Allah, yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Allah adalah Tuhan pemilik arash yang agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Tuhan langit dan Tuhan bumi, serta Tuhan pemilik arash yang mulia. Baik, itu beberapa contoh ayat Quran yang jelas menyebutkan bahawa Allah ini mempunyai arash. Jadi arash ini apa hakikatnya? Wallahu alam. Kita serah pada kita tidak tahu. Cumanya setengah-setengah ulama ada menyebutkan bahawa arash ni yang kita sebut sebagai singgahsana. Ada setengah ulama mengatakan singgahsana ni maknanya singgahsana lah. Kalimah itu walaupun digunakan juga dalam bahasa kita sebagai manusia, kita kata singgahsana, raja. Tapi bila sebut arash, kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan erti singgahsana, tentunya tidak sama dengan singgahsana yang kita sebut kepada raja itu. Tapi kukuk mana pun, ini merupakan satu isyarat tentang keagungan Allah, yang mana digambarkan dalam hadis bahawa arash Allah ni adalah kedudukan dia lebih tinggi, berada di atas lagi daripada langit yang ketujuh itu. Tu. Ini makna isyarat kepada mulia. Ada setengah ulama membayangkan arash ni adalah merupakan seolah macam bumbung lah yang menaungi alam ini. Walaupun kita kata Allah tu tidaklah mana bertempat seperti singgahsana makhluk. Kita tak kata begitu, ulama kita tak kata begitu. Serah pada Allah.
Sebab tu ada juga setengah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan singgasana Allah ni dengan erti kemuliaan kerajaan Allah itu. Macam-macam lah. Tapi hakikat sebenarnya serah kepada Allah lah, makna yang sebenar. Sebab Nabi pun tidak sebut dengan jelas apa maksud sebenar tu. Tapi kalimah al-arsh bila diterjemah dalam bahasa Melayu maknanya singgasana. Seperti kita kata sami'un, Allah Maha mendengar. Jadi mendengar ni kita pun mendengar, cuma kita tak kata Maha mendengar kita. Tapi mendengar tu ada juga kepada makhluk. Jadi persamaan dari segi lafaz itu tidak menunjukkan persamaan pada hakikatnya. Kalau kita anggap singgasana Allah seperti singgasana raja, itu rosak. Dan saya yakin orang Islam tak ada yang menganggap begitu. Tak ada yang menganggap begitu. Jadi perkara ini tak perlulah sebenarnya kita bincang dengan panjang lebar hakikatnya macam mana. Walaupun ada buku dengan saya tu dalam bahasa Melayu lah, dia bincang tentang arah tu. Tapi itu sebenarnya tak ada dalil. Bercakap lebih-lebih. Begini. Jadi tak perlu. Kita percaya sebab tu dalam muqaddimah ni dia sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahawa arasy Allah dan kursinya benar. Memang ada. Bagaimana ada dia tu? Tak tahu. Kita tak boleh nak sebut secara hakikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman." Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya syurga firdaus. Bila kamu mohon nak dapat syurga, minta terus syurga firdaus itu, yang paling tinggi itu. Sesungguhnya ia adalah syurga yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya, dan di atas syurga yang firdaus itu terdapat arsyur rahman, arasy Tuhan ar-Rahman, mana terdapat singgasana Allah. Bagaimana kalau kita tanya kita bagaimana singgasana Allah, kita tidak tahu. Tunggulah kita lihat di hari akhirat. Arasy, di sini dia sebut arasy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh malaikat. Ini sebut dalam hadis. Sekadar itu lah. Ia menyerupai kubah bagi alam. Sebab saya kata seperti bumbung, seolah dia ni sebagai bumbung lah kepada alam semesta. Arasy juga merupakan atap seluruh makhluk. Sekadar itu saja. Baik, arasy Allah dipikul oleh para malaikat, dan jarak antara pundak malaikat ni, pikul ni dia guna bahu lah kira-kira malaikat tu. Jarak di antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Rasulullah bersabda. Jadi malaikat yang pikul arah ni, tak usah tanyalah arah tu sebesar mana. Malaikat haju pikul tu sebesar mana. Nabi kata telinga malaikat ni dia panggil pundak, kita kata bahu lah kalau kita pikul ke sini. Jarak tu kita ni telinga ni tak sampai sejekar pun. Jarak di antara ni bahu malaikat yang memikul arasy dengan telinga dia. Kita kata ada telinga malaikat. Setakat tu tak lebih dari tu 700 tahun. Baik, saya sebut tu supaya kita faham. Bila Nabi sebut ni dalil dia, selepas ni dalil dia. Sekarang tu jangan kita kata ada telinga, ada bahu, mana ada belakang tu. Lepas tu dah ada sayap, mesti ada paruh. Tak boleh. Okey, cuba tengok. Udhina li, kata Nabi SAW, udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh innama baina syahmati udhunih ila atiqih masiratu 700 am. Telah diizinkan bagiku untuk bercerita. Nabi kata, aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang malaikat, sosok malaikat dari kalangan malaikat Allah Azza wa Jal yang ditugaskan Allah sebagai pemikul arasy. Sesungguhnya jarak antara daun telinga ni, cuping telinga ni, kita kata daun telinga, cuping telinga malaikat itu sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Maknanya bersamaan arasy tu. Hak dia meko puling kepala bahu tu sampai 700 kali ganda. Makna bahu ke bahu malaikat ni, antara bahu kanan ke bahu kiri, kita tahu lah. Cuping lengang kepala bahu pun 700 tahun. Kalau kita kecek Kelantan kat hati hadrat, ni kecek Kelantan. Kalau tidak Nabi cerita tabak lelah, kita tak percaya.
Oh, tu bahasa Kelantan tu pekat awak tu. Kalau tidak Kelantan tu, kalau tak faham kena tanya dululah. Ya. Tidak gitu. Kalau orang lain cerita, tidak Nabi, taubat lillah, kita tak percaya. Oh, taubat lillahi ta'ala. Kita tak percaya. Apa? Tak nak sabar. Tapi apa kita percaya? Sebab Nabi sebut. Kena percaya. Walaupun mungkin kita tak lapuk, tak boleh nak bayar, tapi bila Nabi cerita, bila sahih daripada Nabi, kita wajib terima. Itu iman. Jadi Nabi, kalau kita perhatikan dia punya, cuba kita tengok 270 tu. Sahih. Hadis riwayat Abu Daud dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sanadnya sahih. Dia bawa dia. Kita percaya. Luah hadis tu. Patu berapa orang nah malaikat? Mana bukan seorang tu. Mana ramai malaikat dipikul oleh para malaikat. Ada sebut setengah riwayat kata 9 orang. Tak apalah. Rasulullah juga bersabda, Mas samawatus sab'u fil kursi illa ka halqati mulqatin bi ardin falat wa fadlul arsy 'ala al kurs ka fadli tilkal falat 'ala tilkal halqah. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah yang berada di arasy itu seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara yang luas, dan keunggulan arasy atau kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas yang mana ada cincin di padang sahara itu. Itulah kalau orang tanya kita sebesar mana, dia apa ni, kita kata arasy Allah yang seluas mana. Kita buat banding yang gini. Jadi ni langit, kalau kita tengok langit ni, 7 lapis langit ni, kalau nak banding dengan kursi, tak sekira ada lagi kursi itu. Seperti cincin yang kita lempar di padang sahara yang luas itu. Itulah bandingnya dia. Maknanya cincin itu dibandingkan seperti langit-langit, dan padang sahara itu dibandingkan seperti arasy atau kursi Allah Subhanahu wa taala. Itu luah tak luah ni? Setara tu. Luahnya. Jadi cincin tu kalau nak bandingkan dengan arah Allah, cincin tu yang digambarkan kepada 7 petala langit itu, kalau nak digambarkan dengan arasy Allah luahnya, bezanya bagaikan cincin dengan padang sahara itu. Itulah. Gitu saja Nabi sebut. Adapun tentang kursi, Allah berfirman, cuma dia sebut di sini, cuba perhatilah, ni terjemahan Indonesia ni. Cuba tengok sebenarnya perumpamaan langit yang 7. Mas samawatu sab' fil kurs illa ka khaltin mulaqat bi ardi. Mulaqat tu maknanya yang dilempar. Mulaqat tu maknanya yang dilempar. Kita ambil cincin, kita lempar. Kita tahulah, kita kata di padang sahara yang luas terbentang itu. Dan besarnya arasy berbanding kursi seperti besarnya falak tadilah, cincin tadi. Apa ni, besarnya dia punya pada sahara tu, dan kursi Allah tu bagaikan cincin itu. Itu maksud dia kena tengok arak tu lebih itu lagi. Tu sebab kalau kita tengok sini, dia ada sedikit itu tu terjemah tu. Ni saya terjemah arak mudah. Cuba perhati tek arak. Jadi kalau nak mas samawatu sab' fil kurs illa ka halqati mulqat bi ardin fala. 7 petala langit, kalau nak dibandingkan dengan kursi, sebesar mana kursi ni? Kalau orang tanya kita, kita kata ginilah mudah. 7 petala langit ni, kalau kita nak banding mana luas 7 petala langit dengan kursi Allah, seperti sebentuk cincin yang dilempar di bi ardin fala. Ardin fala ni maknanya padang pasir yang luas saujana lah. Begitu. Kalau kita ambil pada bola pun luas dah. Sebentuk cincin lempar daripada bola. Mana kalau kita duduk sini, kita bidah cincin, bidah. Kelantan panggil lastik lah. Bidah. Oleh pen nak faham. Mana? Kita lastik dia punya cincin jatuh daripada bola. Nak cari payah kalah tu. Tapi sini dia tidak banding pada bola, seperti pada sahara yang luas itu. Yang tengok tu tidak bertepi lah. Okey, baik. Dan kalau kita nak bandingkan arasy dengan kursi, nak banding arasy dengan kursi pula mana lebih luas? Seperti perbandingan seperti
tilkal falak. Mana tilkal falak? Seperti padang Sahara itu yang terdapat cincin pada dia. Itulah ayatnya. Jadi maknanya di sini, mana arash Allah ni, kalau arash mana lebih besar daripada kursi lah maksudnya. Jadi besarnya arash Allah, unggulnya arash Allah. Nak banding dengan kursi itu seperti unggulnya, seperti luahnya pada Sahara berbanding dengan cincin. Mana seluah tu pula? Seluah tu pula. Kita kata pada Sahara kita letak cincin. Maknanya besarnya kita kata kursi Allah ni. Kalau nak dibandingkan dengan, kita nak bandingkan dengan 7 petala langit, kita nampaknya seolah-olah 7 petala langit itu seperti cincin. Dan kursi Allah tu maknanya seperti padang Sahara tu. Pada Sahara tu kita kata letak cincin. Cincin tu bagai ke 7 petala langit. Tu. Itulah beza dia. Lepas tu kalau nak banding arash dengan kursi pula, macam mana? Lagu itulah juganya. Seolah-olah kita kata arash tu seperti cincin. Duduk di pada Sahara. Begitulah juga perbandingan antara arash Allah dengan kursi Allah. Boleh faham tu? Itu perbandingan dia. Kita kata jauh tu beza antara cincin dengan pada pasir. Begitulah juga beza arash Allah dengan kursi. Besarnya arash ni berbanding kursi seperti besarnya pada Sahara berbanding dengan cincin itu. Gitulah perbandingannya. Apa yang jadi buat banding gitu? Nak ayat besar. Nak ayat besarnya. Gitu. Jadi nak suruh nampaknya gitulah besarnya arah berbanding kursi ni seperti mana besarnya pada pasir berbanding dengan cincin tu. Tu nak ayat. Tak faham lagi cara benar-benar lah tu. Tu boleh ayat. Maknanya kalau orang kampung pun boleh faham perbandingan tu. Nak ayatnya mudah, simple. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak mudah, kalau orang kampung, kalau kita kecek kampung nak ayat besarnya makcik arah Allah ni, kalau nak banding kursi supaya makcik banding cincin dengan pada bola tu lah. Geletak cincin tengah pada bola. Tengok jauh, tekah jauh nah tu. Gitulah besarnya arash nak berbanding kursi. Tak faham lagi. Tak ada yang berani kata tak faham. Sebab dia kena dah ni seperti ni. Gitulah untuk mudah. Apa saya sebut gitu tu apa? Ayatnya agama ni dia sampai kepada manusia dalam bentuk yang mudah. Tak usah duk nak berfalsafah sangat. Gitu cukup dah agama ni. Jadi falsafah nak faham sampai kena sambung kening dua tu dak. Maknanya bukan agama dia tidak didedahkan begitu. Dak. Apa yang sahabat hak tak cerdik, hak buta huruf boleh faham agama sebab Nabi ayat mudah. Kalau sebut kan orang marah pula nah. Biarnya marah terus. Moga dia marah sama dah sekali pun. Cuba bayangkan kalau kita bawa agama nak dedah ni supaya kita dedah dengan istilah-istilah berat-berat. Sahabat Nabi dulu, hak buta huruf tak tahu gapo orang badui. Mari kecek dengan Nabi pun kasar, tapi hak tu sanggup jihad tu. Apa sebab Nabi ayat mudah. Hak ni percaya saja aku ayat. Seperti mana mu percaya kat aku, mu kena percaya aku ayat. Tak payah fikir ni. Hak kamu kena buatnya semaya jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Kalau hak sunat ada wajib ada sunat buat tu. Mudah agama. Hak jauh-jauh Nabi tak cerita nak tetap haji. Mudahnya agama tu. Apa tu kita dia panggil ejah sikit-sikit lepas tu. Ejah sikit-sikit. Mudah agama dia. Tu ya. Tentang kursi Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luahnya kursi Allah ni luahnya siapa bumi duduk bawah dia. Bumi dengan langit duduk bawah dia. Dia meliputi, dia menaungi langit-langit dan bumi. Itulah luahnya. Ni perbandingan dalam bentuk lain. Luahnya kursi Allah. Patut arasnya lagu itulah juga bandingnya. Luah lagi. Maknanya kita kata 7 bumi ni sebesar ni dengan 7 petala langit, aras tu meliputi dia. Maknanya dia seolah-olah kalau bila letak aras tu, letak kerusi tak nampak jadi langit dengan bumi tu. Besar tu. Seperti Abah cerita sebelum ni lah. Bila bini dia boleh anak seorang tu, nak bini dia besar. Kalau naik motor tak nampak dia. Nampak bini dia saja. Mana bini dia telah meliputi dia.
Tak boleh faham lagi. Tak ketemu ayat. Luah hati-hati nak ayat kuasa Tuhan. Lepas tu untuk gapo dia Tuhan buat gitu. Dah kata dia tidak bertempat. Nak ayat kuasa dia. Nak ayat hebat dia. Tu nak hak tu ya sebenarnya Tuhan nak suruh fahamnya hebatlah. Sebab kalau kita tengok dalam konteks manusia ni pun, kalau istana dia besar, padahal dia duduknya bilik 10 kali 10 ya saiz dia kecil dia tu. Tapi istana besar. Pagar saja. Kalau kita nak pusing pagar dia jogging terlelah berjelas kita. Noyak besarnya. Lepas tu pergi tengok pula ruangan tamu dia tu. Kita kata lampu kat tengah sebesar musola kita, surah-surah ni. Gapo dia tu? Hebat. Noyak hebat tu ya. Lepas tu dia pero ikan besar. Besar pada boya ikan. Bukan ikan kecil-kecil dak. Apa tu? Noyak hebat tu ya. Manusia nak tu ni hebat dia kena besar tu. Sampai pagar tu kita tengok besar tinggi pada pagar penjara. Rumah dia. Bapa tu? Besar. Jadi besar ni, saiz ni, dia satu kebanggaan manusia untuk menunjukkan kehebatan dia. Walaupun pala kecil nampaknya. Tapi hebat nampak tu. Kalau pala besar tak sih dia. Orang pala besar ni hebat tak sih gitu. Pusing. Dari Sa'id bin Jubair bahawasanya ketika sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, sebab tu ialah kalau boleh kalau kita baca dulu, sebab saya baca kita fikir cuba fikir apa Tuhan buat gini, apa Tuhan royak gini, apa Tuhan banding gini. Nak ayat dia ni azim, besar, agung, hebat, tak boleh orang nak buat lagu tu. Kalau ni kita tengok kan fenomena sesebuah kerajaan dia nak gambar kehebatan biar orang sebut kalau buat bangunan tu tinggi sekali. Kalau buat lapangan terbang luah, kapal terbang tu besar, siapa tak boleh nak mendarat di setengah-setengah lapangan terbang. Besar dah kapal terbang dia. Waktu bunyi dia tu boleh pecah ni. Dia punya kita kata cermin ni. Tepat-tepat tertentu apa? Naiknya hebat. Tu ya sebenarnya. Jadi Allah ni dia royak gitu, sebab dengan royak gitu kita boleh faham. Kita boleh faham tentang kebesaran dia. Kalau Tuhan royak dengan bahasa dia sungguh, kita tak boleh faham. Ni dia royak dengan kadar dia, kita boleh faham. Sebab tu dia guna bahasa kita, hak kita boleh faham. Dia guna patah-patah perkataan, hak kita boleh faham. Tiba-tiba kita kata tak boleh guna kalimah ni. Sebab apa? Takut jadi menyamuk dengan makhluk. Lepas tu nak guna bahasa mana? Baik, dari Sa'id bin Jubair dia sebut bahawa ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, ketika ini seorang kita kata ahli tafsir lah, maha guru tafsir di kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas, ketika dia menghuraikan, dia menafsirkan firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Bila dia tafsir ayat ni, apa kata Abdullah bin Abbas? Dia kata al-kursiyu maudi'ul qadamain wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah ta'ala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Ada apa ni kita tu dak. Kok kata punya timbuk barat dah. Ni siapa dia kata ni? Sahabat maha guru tafsir Abdullah bin Abbas. Dengarlah. Amo sebutkan lagi ni Abdullah bin Abbas kata jangan kata kat mo. Kena sebut molek sebab orang kita ni tak boleh. Kata Abdullah bin Abbas ketika menghuraikan ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dia kata apa? Al-kursi itu adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Awak nak tafsir macam mana terserah, tapi itulah maksud kata terjemahannya. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan arasy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya secara hakikat melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Dah kursi sebesar tadi, kursi itu tempat letak kaki dia. Jadi arah ni besar mana? Tak tahu, Allah saja maha tahu. Maknanya sahabat yang bernama Ibnu Abbas pun setakat tu ya dia kecek bab ni. Setakat tu ya. Padahal kalau dia nak kecek lebih tu dia paling layak. Dah setakat tu saja.
Jadi tak sedut lenyal lah. Nak kecek lebih-lebih daripada ni. Imam Tahawi berkata, Imam Tahawi ni wafat pada tahun 321 Hijrah. Ni ulama 3 kurun pertama lagi. Tu. Ialah 3 kurun pertama lagi lah kita kata dia ni. Apa dia kata? Dia kata Allah tidak memerlukan arash dan Allah tidak memerlukan apa yang berada di bawah arash. Allah meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu, dan dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Cukup setakat tu. Cukup setakat tu. Cuba tengok hak akhir tu. Allah tidak beri kepada makhluk tahu segala sesuatu. Jadi kalau dia sebut gitu, kita kata gitu sudah. Dia kita kena ingat, salah satu alasan ulama yang mengatakan tak perlu kita tahu. Ini alasan ulama yang mengatakan bila Tuhan kata dia ada kaki, kaki lah. Bila Tuhan kata dia ada beti-beti lah. Bila Tuhan kata dia ada tangan-tangan lah. Bila Tuhan kata dia ada muka-muka lah. Lagu mana kita tak tahu. Kita boleh nak kata yadun dengan makna tangan. Takut Tuhan tidak maksud gitu. Tu sebab tu kita tak berani. Baik kita serah ke dia makna sebenar. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tak berani. Boleh memang dalam bahasa Arab bila sebut yadun, memang boleh kita yadun bermakna al-qudrah. Boleh. Tu dalam bahasa Arab. Tapi bila berkait dengan Allah, takut Allah tidak nak begitu. Dan dia kata tangan lagu mana? Wallahu a'lam bima. Allah Maha tahu. Cukup setakat tu. Jadi kalau kamu nak kecek banyak ayat lain. Ayat tentang kejadian alam ini, bagaimana Allah ciptakan bukit sebagai pasak bumi. Buat kajian tentang bukit. Sebab ulama kata mengikut salah satu kaedah usul tafsir. Bila Allah sebut tentang sesuatu, kalau kamu kaji, kamu dapat ilmu. Misalnya tentang binatang. Contoh dia kata manna. Gaul dia mana? Manna wasalwa itulah. Madu, buru puyuh tu tak. Buat kajian lah. Boleh ilmu banyak tu. Dan boleh menghasilkan produk kita kata. Untuk kebaikan manusia. Buat kajian. Kaji tentang bumi. Terbukti sekarang ni tentang bumi saja. Berapa ilmu yang ada berkait tentang bumi saja. Orang ngaji botok pala-pala. Jadi hodok hura di kedai kopi tak perlu botok tu. Hak tu dia boleh belaka masuk tajuk ke dia. Boleh tu. Jadi kalau hak ni dia gitu saja. Sebab itulah kita kena bawa agama ni dalam bentuk seperti yang Nabi bawa pada sahabat. Benda mana hak Nabi tekankan supaya kita tumpu pada perkara itu. Benda mana yang hanya bersifat iman saja, percaya saja. Kemudian Ibnu Abil Ais berkata, dia kata Imam Tahawi ni sebenarnya dengan kata-kata dia ni, kata Ibnu Abil Is dikata kata-kata Imam Tahawi ini dia bermaksud dengan kata-kata dia itu untuk menjelaskan bahawa Allah Azza wa Jalla menciptakan arash dan bersemayam di atas arash bukanlah kerana Allah memerlukan arash, tetapi Allah mempunyai hikmat dia sendiri. Dia kecek gitu. Allah sebut gitu, dia ada hikmat dia sendiri. Gapo dia hikmat dia tu? Dia nak menunjukkan kebesaran dia. Lebih daripada tu kita tak tahulah. Serah pada Allah. Hak tu dia nak ayat. Sebab tu dia kata Allah buat aras tapi tak perlu. Kalau manusia, orang panggil sia-sia gitu. Buat tapi dia tak perlu, tak guna pun sebab gitu kita kata dak. Istilah sebab tu kan nak huruf payah juga tu. Sebab buat pun sebab gitu dak. Orang Kelantan faham lalu. Kalau nak hurah sedikit mana buat satu tapi dia tak guna, dia tidak ambil manfaat dengan apa dia buat, itu maksudnya. Kalau manusia orang panggil khija bodoh, khija lagu tu. Khija sia-sia. Kalau nisbah pada manusia. Tapi Allah tak. Dia ada sesuatu dia nak sebut pada kita. Nak ayat kemuliaan dia. Tak usah kecek banyak. Kalau bila Allah sebut gitu, Allah tidak perlu pada arash, tapi dia buat arash. Patut apa tujuan? Wallahualam. Ada hikmah Allah sendiri yang kita tak tahu. Paling tidak kalau kita nak kata mengikut dasar kitab, dia kata Allah nak ayat kebesaran dia. Tu. Cuba kita tengok. Saya tengok dalam internet. Ada kenderaan pacuan 4 roda lah kita kata. Buat di Dubai tu. Besar dia buat jeep tu, nama dia Hammer ke dia nama jeep tu. Besar buat ada. Sehingga nak pergi ikut jalan raya biasa tak boleh. Duduk atas jeep tu besar dia waktu pakai boleh jalan sepuluh kita jalan tahu besar. Tayar dia tu 4 kali kereta besar. Dia bergok paling besar dia buat. Dia boleh, tapi dia boleh masuk kawasan tidak jalan bukit pun dia boleh masuk dengan senang lah. Tapi kita tengok tu terkejut lah. Tapi tak ada jalan raya boleh menampung keluasan dia tu.
Tapi dia ada kegunaan, bukan buat saja. Ada kegunaan. Maknanya dia buat tu apa hebat, orang lain tak buat, dia buat ada kegunaan tempat dia di pada pasir misalnya. Payah nak lekat lah. Dengan saiz tu muat orang ramai tinggi, sehingga kita boleh jalan bawah tak kena, tak teratuk kepala di perut dia tu. Tu besar, orang terkejut. Nampak hebat lah. Dalam bahasa manusia ni dia boleh faham kalau bab-bab gitu. Jadi tujuan Allah kata luah, besar, nak ayat kehebatan dia. Dia tak perlu pada benda tu. Jadi dia bila dia buat untuk apa? Dia tak perlu. Itulah Ibn Abi kata maksud Imam Tahawi nak ayatnya, Allah nak ayat dia besar, dia hebat, dia gagah, dia perkasa. Dia bukan perlu. Bukan keperluan dia untuk perkara tu. Sebab Allah tidak memerlu pada sesuatu. Jadi dia buat tu untuk apa? Untuk nak ayat kita lah. Biar kita tahu hebat Tuhan. Orang panggil Allah khaliqus samawati, setara tu lah hebat dia. Yang kita kata Allah Azza wa Jalla, kamu dah faham tu akidah jenis gitu. Sanggup mati kan agama tu. Orang yang faham tu, orang panggil sahabat tu. Baik. Kita pergi pada poin yang ke-14. Nama kita ni pun syarah akidah ahli sunnah. Dia nak ayat tu mudah. Kalau awak nak sebut lebih daripada itu, jadi payah selalu. Baik. Ahli sunnah menetapkan istiwa. Ni hodok balah, hodok gagak-gegok dalam internet ni. Istiwa, bersemayam. Perkara ni pada lagi. Bila Tok Guru kata Allah duduk sela lendik, ambo pun tak apa setuju istilah. Tapi kalau kita tengok sekelas sela lendik tu, mana maksudnya sela? Dia sela ya, sela lendik tu mana duduk sela ya sebenarnya bahasa Kelantan tidak gitu ke? Gitu ya maksud dia. Tapi bagi setengah dia kata Allah duduk sela lendik atas. Jadi lendik itu kalau kita Kelantan kita faham duduk sela, cuma sela lendik. Sebab kata gak dia tegak. Maka dia lagi haji ni gitu. Sifat kepada perbuatan. Kalimah itu dia menggambar tentang perbuatan itu. Tak apalah, tak setuju tak apa, biar agilah tu. Ahli sunnah menetapkan, kita terima bahawa berlaku istiwa kepada Allah. Istiwa ni kalau terima bersemayam lah. Tapi dalam kaum istiwa ni dia boleh dengan bersila. Memang boleh pun. Baik, cuba kita tengok. Termasuk dalam makna iman kepada Allah adalah beriman kepada apa yang diturunkan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa Allah berada di atas semua langit, bersemayam di atas arasy, maha tinggi di atas segala makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, iaitu Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kena perhati, kenyataan ini adalah kenyataan Quran dan kenyataan hadis. Tak ada satu kenyataan sama ada Quran dan hadis yang menyebutkan Tuhan itu tidak bertempat. Istilah itu tidak digunakan dalam Quran dan hadis. Sebab itulah kalau Allah bercerita tentang dia nampak seperti bertempat, kita terima yang itu saja. Jangan kita kiaskan. Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa bertempat itu? Tidak nampak bertempat. Allah berada di mana-mana. Allah berada, dekatnya Allah dengan makhluk dia lebih dekat daripada dua tali kasut dia. Itu menunjukkan tempat tu, dekat tu. Tidak gitu zahirnya. Kita terima yang itu kita terima. Tapi jangan kias. Jangan kita mengada-ngadakan. Kita kata kalau begitu, kita boleh katalah Allah berada di belakang kita. Dengan bahasa yang tegak gitu. Kalau ada disebut kita boleh kata, tapi kalau tak ada jangan kata seperti mana yang saya sebut kalau berkait dengan zat Tuhan. Bila Tuhan kata dia ada betis, itu memang sabit. Jangan kita kata Tuhan ada kepala lutut. Jangan kita kata Tuhan ada paha. Tak boleh. Sebab apa tak boleh tu? Sebab Tuhan tak sebut. Sebab apa kita kata Tuhan ada betis? Sebab dia sebut. Sekadar tu cukup gitu. Lepas tu bagaimana? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Sebab tu saya nanti kata siapa dia tahu tentang Tuhan seperti dia tahu tentang makhluk ni, rosak dah tu. Rosak dah tu. Dia boleh cerita tentang Tuhan fizikal supaya dia cerita tentang ayah dia. Rosak dah tu orang tu.
Kalau orang tanya Tuhan ada betul ke tak? Dia royak dia ada. Tuhan ada tangan ke tak? Dia royak dia sebut dia ada tangan. Patut sesat kau gitu. Tuhan ada sebut kau dia ada siku, tak ada bunyi gitu. Dalam Quran adalah hadis tak ada. Sebab hamba tak berani sebut. Ustaz berani kau sebut. Hamba tak berani kau. Sopo kita dua tak ada apa pun. Lepas tu misalnya dia kata tak boleh tangan Allah kita jemuh dengan kudrat. Ikut. Hamba tak saya kata gitu. Hamba nak kata sepuluh Quran kata. Dia kata kalau gitu seperti menyamakan. Tak. Hamba tak nampak menyamakan. Bahkan hamba tak tergambar apa seperti tangan makhluk. Ustaz tergambar kau bila sebut tangan Allah. Tergambar sebut tangan makhluk. Maknanya ustaz bermasalah. Mudah ya gitu ya sebenarnya. Mudah kita sebut gitu. Dia isu dia sekarang ni seseorang tu dia kata apa yang orang tak kata. Itu masalah dia je. Okey cik lagu ni memang Wahabi dah ni. Dia kira gitulah. Ni masalah orang kita. Berat masalah orang kita ni sebenarnya. Orang kita ni masalah berat. Dia orang ni hak duduk kuliah ni kadang-kadang dia banyak dapat dosa semasa dia berkuliah. Itu tempat yang paling banyak dia mendapat dosa. Ketika dia kuliah, dia fitnah hari itu, dia fitnah dalam keadaan tidak sengaja ataupun boleh jadi sengaja, dan kita tidak mahu begitu. Cuba kita tengok. Cuba kita perhati. Jadi kena perhati tu hak dia sebut tadi, saya nak ulas semula tu. Termasuk iman kepada Allah, kita percaya Allah tu ada. Asas dia. Termasuk hak tu juga, termasuk beriman pada Tuhan, kita beriman kepada segala yang Allah turunkan dalam ayat Quran. Apa yang Allah sebut dalam Quran, kita beriman seperti mana kita beriman Allah tu ada. Itu maksud dia. Gapo dia sebut dalam Quran ataupun daripada riwayat-riwayat mutawatir daripada Nabi. Tak boleh nak kata bohong, tak boleh. Dan perkara itu telah diterima secara sepakat ijma' generasi pertama Islam sahabat. Gapo dia? Allah berada di atas semua langit. Makna Allah berada di atas semua langit. Allah bersemayam di atas arasy. Maha tinggi Allah di atas segala makhluknya. Allah Azza wa Jalla tetap bersama mereka di mana saja mereka berada. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Zahir kenyataan itu. Kita nak tahu itu boleh saya tahu lah. Bahkan ada lagi kenyataan lain. Bila kita semaya ni, kenapa Nabi tak benar ludah di hadapan? Sebab bila kamu semaya, Allah berada di hadapan kamu. Kita nak tahu macam mana hadis tu, itu atas kita. Tapi sebut berada di hadapan, kita terima lah. Sebab tu tak ada ahli sunnah kata bila sebut berada di hadapan, sebelum dia berada di hadapan mesti dia mari ikut ni. Tak ada ulama kata gitu. Ataupun dia mari ikut ni sekali-sekala, ataupun dia mari ikut atas. Tak ada ulama kecek gitu. Dia tak berani. Ulama kita tak berani nak kecek. Bila Tuhan kata dia depan-depan, jangan pula kamu tanya bila depan ni yang mari ikut mana? Mari ikut kiri ke? Mari ikut kanan, ikut kiri, ikut atas ke? Kalau tanya gitu, ulama kita akan senyap. Saya tak tahu. Seperti mana Ibnu Taimiyah bila ditanya berkali-kali Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam, ya? 1/3 malam. Kita nak tahu itu rahmat ke apa itu kemudian. Tapi ayat itu menunjukkan turun. Allah turun. Fa'ilnya Allah. Jadi ulama kita, sahabat dia tak tahu Allah turun. Turun macam mana? Wallahualam. Tapi Allah kata dia turun. Dia yang kata. Baik. Tiba-tiba ada ketika Ibnu Taimiyah duduk mengajar ni, ada macam tanya. Mari tanya dah. Hari ni tanya pula Allah turun lagu mana? Lepas tu lusa tanya pula Allah turun lagu mana? Benar molek anak murid aku ni. Seorang ni yang sama pun. Kita kenal dah dia ni. Ibn Taimiyah pun kata gini, turun lagu ni. Kau tak erti sangat. Turun lagu dia pun turun. Turun daripada mimbar tempat dia. Lagu ni orang panggil turun. Dia pun nyonyo klip. Waktu duk bawa tengok, dia kata Ibn Taimiyah telah menyamakan Allah turun. Allah dengan turun dia daripada mimbar. Anak-anak murid cerdik ni faham. Dah mu bodoh telajak tak erti ayat Allah turun tu tak serupa turun, kita tanya lagi turun lagu mana. Lagu ni lah panggil turun, kau tak erti tak? Lepas tu dia tak erti tu tunggu nak sindir dia turun nak mata erti. Ada anak murid jenis tu payah ni, kalau anak murid jenis ni kalau payah. Nasib lah tu guru bila anak murid lagu ni. Tak cakap royak turun Allah tak serupa turun kita. Dia tanya macam turun lagu mana.
Sebab tu Tok Guru almarhum Tok Guru Menti Besar kata payah boleh lagu ni. Payah nak urus anak murid lagu ni. Nak masuk obat dalam mulut lembu tak payah tu dia tu. Oh parut dia buat pemandangan. Nak masuk obat lembu jenis kena penyakit buih mulut ni. Nak masuk obat dalam mulut lembu tak payah. Tidak sepayah nak urus anak murid jenis tak erti. Duk tanya macam turun lagu mana. Dah Tuhan kata dia turun, ikut dia lah turun lagu mana, bukan kerja kita. Tapi kalau turun kita gini. Maknanya di situ Ibn Taimiyah nak membezakan turun kita dengan turun Allah. Tanya semacam. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman, cuba kita perhati. Ni kita kena ingat ni kita nak bincang ni. Kalau ada tak baca dulu lah sampai ke depan kita boleh nampak. Tujuan dia sebut ni nak ayatnya kenyataan Allah sama ada dalam Quran dan juga melalui hadis tentang dia. Allah sebut tentang dia. Cuba perhati. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Apa maksud dia? Inna, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Siapa Tuhan kamu Allah tu? Alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, iaitu Tuhan yang telah mencipta langit-langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bersemayam itu bahasa Arab. Bersemayam. Istawa ni bahasa Arab. Jadi awak nak terjemah bahasa Arab tu lagu mana istawa? Bersemayam. Bersila di atas arasy. Baik. Dia menutupkan malam kepada semana dia habiskan waktu malam dengan menghadirkan waktu siang. Itu maksudnya kalau kita kecek bahasa mudah kita. Dia tutup malam dengan mari siang. Tu. Yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah. Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Mencipta dan mengurus apa yang dicipta itu hak dia. Orang lain tak boleh nak buat. Dia tak beri kuasa pada orang lain. Tuhan ni lah. Itulah Allah yang maha suci. Tuhan sekalian itulah Tuhan. Dia sebut tentang diri dia. Sebab tu ulama kita sebut banyak, kita baca dalam kitab. Allah tak kata dia berada, tidak bertempat. Istilah tu Allah tak guna untuk diri dia. Lepas tu ada istilah tu dia sebut tu. Siapa dia guna istilah tu? Orang lain. Bila dia cipta satu istilah yang tidak diguna dalam Quran dan hadis, dia akan jadi masalah. Jadi bila kata Tuhan berada di atas arah, makna bertempat. Bila bertempat bercanggah dengan kenyataan tadi, dengan formula dia buat. Formula tu dia buat sendiri. Ni orang panggil sakit tayar dia panggil. Sakit tayar lah ni. Lepas tu dia duk kata kat orang lah, awak kata Tuhan bertempat. Bila awak kata Tuhan duduk atas arah, mana Tuhan bertempat? Pelik sungguh. Tu ya sebenarnya balah gitu yang dia buat satu kenyataan seolah macam satu formula, satu kaedah. Ni kaedah. Padahal tak ada sebut Al-Quran. Tuhan tak guna. Dia gini saja, kena penting hari ni. Kita kena, bila kita nak bercakap tentang Tuhan, kita kena bercakap dengan bahasa yang dia guna untuk diri dia. Apa yang Allah, kita boleh kenal Allah ni sebab dia cerita. Bagaimana bahasa yang Allah guna untuk dia cerita diri dia? Hak tu ada bincang ni. Dia kata dia ada tangan. Dia kata yadullah. Allah tu dia lah. Dia kata wajhullah. Allah tu dia lah. Dia kata. Jadi maknanya ahli sunnah yang sebenar dia bercakap tu tentang Tuhan, tentang Allah sebagaimana Allah bercakap tentang diri dia dengan larah bahasa begitu. Tu. Sebab tu ulama kita dia cermat, dia tak akan kata lebih daripada apa yang Allah kata. Baik. Hafiz Ibnu Katsir berkata, ini boleh katakan kita kata sahabat-sahabat kita di pondok pun terima Ibnu Katsir. Orang duk ngajar teliti.
Tak silapnya Ibnu Katsir, Ustaz Bak tu mengajar tu berapa belah tahun, tak? Di Paya Rama tu. Siapa ke separuh Quran? 15. Mana separuh? Dah 15 juz. Tak? Maknanya berapa belah tahun dah tu. Tak apalah. Ni Hafiz Ibnu Katsir kata, pandangan yang kami ikuti berkenaan masalah ini adalah pandangan salafus salih seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Al-Laith bin Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, iaitu membiarkan seperti apa adanya. Allah sebut tentang dia begitu, kita ikut begitu saja. Maknanya kita ni hadirat, jangan kita kata Imam Syafi'i ni kita ikut bab fiqh ya. Kita tak ikut bab akidah, kita tidak ikut Imam Syafi'i. Malah nak kata gitu lah. Kata sendirilah. Nah. Kalau ada orang kata gitu. Kita ni fiqh kita Imam mazhab Syafi'i. Tak apalah. Tapi akidah kita tak ikut Imam Syafi'i. Kita ikut orang lain. Begitu juga bab tasawuf kita tak ikut Imam Syafi'i, kita ikut orang lain. Bagi saya perkataan itu perkataan yang tidak tepat. Itu bahasa paling rendah yang kita boleh guna. Tak tepat. Padahal Imam Syafi'i ini ikut umat dalam semua bidang. Cuba tengok. Jelas Hafiz Ibn Katsir kata, pandangan kami berkenaan dengan akidah tentang Allah ini adalah sama dengan pandangan salafus salih. Siapa salafus salih itu? Dia sebut mula-mula Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laith bin Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin